you cannot go on. You feel so lost and that you're so alone. All you see is night and darkness all around. You feel so helpless, you can't see which way to go. Don't despair and never lose hope, 'cause Allah is always by your side. Inshallah, 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 you'll find your way. Inshallah, 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 you'll find your way. Every time you commit one more mistake, you feel you. Muka surat 693. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-A'mashi dari Abul Muharrik berkata, ketika Nabi SAW bersama sahabatnya, tiba-tiba ada pemuda yang tangkas berjalan. Maka Abu Bakar dan Omar keduanya berkata, alangkah untungnya andaikan ketangkasan dan kekuatan pemuda itu digunakan untuk jihad fi sabilillah, maka akan lebih besar pahala baginya. Maka Nabi SAW bersabda, in kana yas'a ala abawain kabirain liyu'inahuma fahuwa fi sabilillah, wa in kana yas'a ala auladihi sigar fahuwa fi sabilillah, wa in kana yas'a ala nafsihi liyastaghniya 'anil nas fahuwa fi sabilillah, wa in kana yas'a ria'an wa sum'ah fahuwa fi sabilis syaitan. Yang bermaksud, jika ia berusaha untuk kedua orang tuanya yang sudah tua, maka ia juga jihad fi sabilillah. Dan jika ia berusaha untuk anak-anak yang masih kecil, maka itu fi sabilillah. Dan jika ia berusaha untuk mencukupi keperluan dirinya supaya tidak meminta-minta kepada orang, maka itu fi sabilillah. Dan jika dia berusaha sekadar untuk kebanggaan dan mencari nama, maka itu jalan adalah jalan syaitan. Baik, jadi cerita dia tengah-tengah duduk dalam satu majlis. Yalah, majlis apa ni, tazkirah Nabi ke, ya. Tiba-tiba ada satu orang pemuda, dia kelihatan tangkas, maknanya badan tu, susuk badan yang segar lah, ya. Yang segar, mampan, gagah perkasa nampak. Lalu dalam dalam majlis tersebut, depan majlis, bila tengok gaya pemuda tadi segar, badan pun maknanya kasar, maka Sayyidina Umar dengan Abu Bakar pun kata, dia kata comel benar, dia kata alangkah baik kalau pemuda ni gunakan badan dia yang besar, yang nampak segar, kasar tu, untuk berjihad fi sabilillah. Yang dimaksudkan jihad fi sabilillah di sini ialah pergi perang. Ya. Jadi bila benda ni dikatakan ataupun diucapkan oleh Sayyidina Umar dengan Sayyidina Abu Bakar sendiri, maka Nabi pun bersuara, ya. Jadi dalam konteks ni, dalam kes ni, Nabi punya suara tadi, bersuaranya Nabi itu untuk nak membetulkan kefahaman, ya.
tentang konsep jihad fisabilillah. Ya. Jadi Nabi pun kata, sekiranya ia berusaha untuk kedua orang tua dia yang dah tua, maka itu pun jihad fisabilillah. Ya. Dan kalau dia berusaha untuk cari makan, nak tanggung anak dia yang kecil, itu pun jihad fisabilillah. Ya. Dan kalau dia berusaha untuk cari makan supaya dia tidak tergolong daripada kalangan orang yang meminta-minta, maka Nabi kata tu pun jihad juga. Tapi kalau dia berusaha cari makan, bekerja kerana nak kebanggaan, nak tunjuk kebanggaan, nak tunjuk hebat, nak tunjuk kaya ke, maka itu dikatakan sebagai jalan syaitan. Jadi dalam kes ni, Nabi dia cuba betulkan. Dan ini pun memang, ialah zaman Nabi tak apalah, Nabi salah faham, Nabi betul lalu lah. Orang salah faham jihad fisabilillah kena pergi perang. Sekarang ni pun berapa ramai lagi orang Islam yang bila sebut perkataan jihad je, mikir dalam otak dia perang. Dia tak nampak dah benda lain. Jadi dalam kes ini Nabi betul, dia kata kalau kamu jaga mak ayah kamu hak dah tua dah, kan, itu pun jihad fisabilillah. Sebab itu satu ketika ada sahabat mari jumpa Nabi lagi perang. Nabi tanya, engkau ada mak dak, ayah ke apa benda yang tua? Oh, dia kata ada. Dia kata jagalah mak ayah kau. Jadi di sini tuan-tuan, kita nampak jaga mak ayah tu pun satu jihad. Jangan duduk sempitkan pemikiran kita tentang jihad. Ayah ini yang kita nak clear. Jadi mak ayah kita, boleh jadi mak ayah kita ni ialah maknanya dia tua. Saya kira ginilah kadang-kala yang banyak kesnya ialah mak dia tinggal seorang. Kalau dia ada ayah masih ada, mak ada, biasanya tak adalah masalah. Tapi dia menjadi sedikit masalah bila ayah dah tak ada, tinggal mak. Tapi ada satu passion orang tua ni, kita nak condemn dia tak boleh. Kita takut kita pun jadi lagu tu. Boleh katakan standard orang tua dia tak nak duduk dengan anak pula. Dia tak nak duduk. Dia sukalah duduk dengan rumah buruk dia kalau kampung. Jadi macam mana kita nak uruskan mak kita yang tua tapi tak nak duduk dengan kita sebagai anak lelaki ke? Kalaupun dia mari, mari kita cakap dah, maknanya ini kalau mari rumah kita di KL ke apa benda, maknanya 2 minggu, kalaupun boleh hantar balik 2 minggu. Dia setuju sebab nak mari, kan? Nak mari rumah kita, mari perjanjian, nak mari 2 minggu, kita hantar balik lah kalau nak balik. Nak duduk lagi bagus, nak khidmat dengan mak, kan? Tapi dia bila mari 2-3 hari mula dah tanya bila nak balik. Jadi di sini timbul satu persoalan. Orang tua ni passion dia tak nak duduk dengan anak-anak. Jadi dalam kes ni tuan-tuan, kita sebagai orang lelaki terutama sekali memang tanggungjawab menjaga orang tua ni duduk pada kita, bukan duduk pada anak perempuan. Tetapi ramai sekarang ni saya tengok habis tinggi orang tua dia, orang tua perempuan lah, mak kita. Kalaupun dia duduk dengan nak duduk dengan anak, dia duduk dengan anak perempuan. Jadi macam mana kita nak buat adjustment? Tanggungjawab kita. Tapi dia nak duduk dengan anak perempuan, ataupun dia tak nak duduk dengan anak mana-mana, nak duduk kampung dia. Dalam kes ni tuan-tuan kena guna kebijaksanaan masing-masing. Jadi macam mana kita nak ambil roh hadis ni yang dia kata jaga mak pak kamu yang tua tu pun fisabilillah. Caranya tuan-tuan ialah kita kena support siapa yang menjaga mak kita tu. Kalau rasa adik-beradik lelaki yang lain tak nak support, okey, kita mari surau masjid ni. Mari surau masjid ni yang duk dengar, kita yang support. Macam mana? Kadang-kadang kita berandaian mak kita duduk dengan adik-beradik perempuan, sama ada kakak ke adik perempuan ke, tak kisahlah. Maka tuan-tuan sepatutnya lah
dah duduk dengan adik-beradik perempuan, hok duduk kampung ni dengan andaian, ya, adik-beradik duduk kampung ni dengan andaian mereka ni hidup susah, ya tak? Hidup susah. Jadi kita sebagai anak lelaki yang bertanggungjawab jaga mak ayah kita yang sudah tua itu, nak dapat roh ni pula, dapat pahala jihad fisabilillah ni, maka kita kena bagilah duit kepada adik-beradik perempuan tu, kan? Yang jaga, bukan upah. Paling tidak orang panggil bagi makan minum yang baik-baik untuk mak kita. Habis kalau bagi makan minum yang baik-baik, untuk nak beli makanan yang baik-baik untuk mak kita yang dijaga oleh kakak kita ke adik perempuan kita ke, takkan kita nak bagi semata-mata untuk dia. Mestilah maknanya merangkumi mungkin anak-anak saudara kita, anak kepada adik-adik kita tadi, ataupun kakak kita yang perempuan, kan? Maknanya bagilah. Kalau rasa tak mampu nak support seorang, pakat dengan adik-beradik lelaki yang lain. Macam mana kita ni mak tak nak duduk dengan kita, kan? Yalah, kita pun kalau duduk dengan kita pun satu hal pula, kita duduk Kuala Lumpur ke, makan gaji, tak ada orang nak jaga juga, kan? Okey, dia duduk dengan adik kita ataupun kakak kita. Macam mana kalau kita pakat share 100 setengah seorang ke, kan? Ada 4 orang ataupun ada 5 orang ke, dah 400 apa tu kalau 100 setengah. Kalau 5 orang berapa kalau 3 orang 400 setengah, kan? 700 setengah, 700 setengah. Bagi kepada adik-beradik kita yang jaga tadi. Ataupun mungkin adik-beradik kita pun yang perempuan pun jenis yang orang panggil makan gaji belaka juga. Mak tak nak bagi. Oleh kerana orang makan gaji ni duduk rata riti, bukan duduk kampung, maka dia tak nak bagi. Dia tetap nak duduk kampung. Maka sama ada dia duduk kampung tu, duduk rumah dia yang buruk, ataupun dia nak duduk dengan orang lain, anak saudara kita yang perempuan, ya? Maka dalam situasi ni kita yang kena support. Kalaupun dia nak duduk seorang-seorang dia, kita minta anak saudara kita ke ataupun waris kita, sepupu ke yang duduk kampung, tolong tengok mak, bagi duit ke dia untuk dia jaga mak kita. Tetapi tuan-tuan, saya duk perhati dah, kalau mak kita duduk dengan anak perempuan dia, saya duk perhati anak lelaki lepas tangan. Ini masalah dia, ya? Ini pemerhatian saya. Jaranglah, maknanya kalau 20 ke 10 tu mungkin ada seorang, ya? Tapi kebanyakannya adik-beradik hak lelaki ni, hak gaji besar-besar ni, cerdik-cerdik ni, bab ni dia tak cerdik, ya? Dah mak dijaga oleh kakak, kakak pun nak kerja pun, yalah, kakak kadang-kadang umur 50 tak larat nak kerja, makan pun maknanya kadang-kadang menoreh. Salah ke adik-beradik hak lelaki ni, hak cerdik ni, gaji besar, pegawai besar, korporat ke apa benda, bagi 200-300 orang kepada adik-beradik perempuan yang jaga mak dia tu, tapi otak tak ada nak mikir tu, ya? Otak maknanya manusia yang cerdik sampai bab ni dia jam, tak boleh nak fikir. Last sekali kawan ni pun ialah cakap pada mak, makan je lah apa yang ada, ya? Mak nak makan ayam, kadang-kadang nak makan sate. Orang tua dia ada yang dia minat. Kadang-kadang dia tak buka mulut, kadang-kadang walaupun dia tak buka mulut, tapi kita sebagai anak kena trace apa yang mak kita nak, ya? Sebelum dia mati nak makan apa, kan? Nak pergi ke Mekah ke, umrah tiap-tiap tahun ke, okey, kita lah kena support yang gaji besar ni, ya? Yang pendapatan besar, yang korporat yang ada di KL ni, ya? Jadi ini kena buat, mengambil kira roh, seperti yang Nabi sebut dalam hadis tadi, jaga mak ayah kamu hak tua tu, kan? Itu dah dikira fisabilillah. Baik, itu jaga batang tubuh dia, kan? Mak kita selagi mana dia hidup, dia ada satu benda lagi, ada satu benda lagi. Hak kita duduk bincang tadi, yang saya duduk sebut tadi, jaga tubuh dia, ya? Saya duduk perhati ada kalanya mak ni lampin kena tukar, Jadi hak beli lampin ni pun hak kakak tua ni lah, hak menoreh ni,
Adik-beradik hok kaya raya di KL ni apa benda ni kan, yang dah kata orang DG apa ke 52 ke 54, gaji dah 7,000 ke atas ke apa benda, tak bercara, kena bagi baik. Kadang-kadang dia sakit nak ubat jadi kadang-kala mak sakit orang tua kan, bila sakit naik bas pergi bandar pergi bandar, tak kira lah bandar pun Temeloh ke Kuantan ke, duduk di area kampung sikit, naik bas taksi ke, dah kakak miskin tak ada kereta maka apa salahnya tolong beli kereta buruk sikit ke, beri kepada, kalau kakak tak reti bawa kereta, beli pada abang ipar ataupun anak-anak saudara ke. Kereta buruk kalau mak sakit hantar. Kereta buruk sekitar berapa ringgit sangat, 7,000 ke 10,000 okey lah. Setakat nak ulang alik nak pergi beli ubat sekali-sekala Jadi benda ni tuan-tuan, kita orang lelaki kena fikir baik Jadi sekarang ni kita jaga mak kita dari sudut fizikal. Satu lagi yang terlepas pandang, hak ni lagi orang cerdik pun tak ada nak mikir, sebab benda tak nampak. Tahu tapi tak nampak. Apa dia? Dalam badan mak kita tu ada roh. Mak kita ni yang dah tua, ada fizikal, sakit, kita kena bantu dia menyediakan peruntukan bajet untuk rawatan dia. Yang keduanya, dia juga sedang dalam perjalanan menuju kepada alam barzakh, alam kubur. Maka dalam alam kubur ni hak kena jaga sekali roh mak kita. Orang panggil biar ada cukup bekalan makan untuk dalam kubur tu. Jadi macam mana? Maka dalam kes ni tuan-tuan ada dua yang saya nak cadangkan. Kalau betul kita ni maknanya orang panggil sayang kepada mak kita, tolong buat dua benda ni. Pertama tuan-tuan, mak kita ni agak-agak dia dalam perjalanan nak pergi ke kubur tu, agak-agak mak kita ni semayang dia betul ke tak? Dia hanya reti kerja, cari duit, hok duduk kampung menoreh ke padi ke apa benda, buat bendang. Dia cari duit untuk apa dia? Untuk nak suruh anak dia tu pandai dan boleh belajar. Baik. Bila dah pandai belajar, tinggi-tinggi dapat gaji besar ke, maka tuan-tuan, kita hak cerdik kena mikir mak kita ni, roh dia ni comel ke tak untuk bertemu dengan Allah Ta'ala dalam kubur nanti. Kalau rasa tak berapa comel, sembahyang pun tak betul, baca Fatihah pun tak betul, tuan-tuan, keluarkan bajet pula untuk lantik satu orang untuk imam, ajar mak kita. Ajar. Dia mungkin nak pergi ke surau masjid, tak boleh dah, tua. Minta tu imam, okey, ni ambil 500, ajar mak saya sembahyang, baca Fatihah biar betul. Kalau dah betul pula, ajar zikir hak mudah-mudah supaya dia kumat-kumit mulut dia sampai ke mati. Lepas tu ajar dia ngaji, kalau boleh biar sampai khatam. Mungkin dia dah khatam, orang tua dulu dah khatam. Kita nak khatam dia sebelum dia mati, dia khatam sekali lagi. Mula-mula dia nak hidup dulu, sebelum balik umur 12 tahun ke apa benda dah khatam. Tapi sebelum mati nak khatam sekali lagi dengan Pak Imam. Pak Imam dengar elok-elok dia baca. Ini RM500 sebulan. Kongsi adik-beradik. Jadi untuk roh dia 500 dan untuk makan minum dia 500. Okey lah. Anak lelaki ada 4 orang, gaji besar. Kalau setakat 1,200 setengah baru. Kalau rasa hak lain kedekut, tak nampak jalan ke bab-bab gini, okey tak apa, kita hak nampak jalan buat. Hak mari surau ni lah hak nampak jalan. Tapi kalau hak mari surau pun tak nampak jalan juga, tak tahu. Hak mari surau masjid dengan kuliah pun tak nampak jalan juga. Tak nampak benda yang saya cerita ni, tak faham juga. Tak adalah tuan-tuan. Sebab tu saya kata, orang di luar yang tak mari surau masjid, adik-beradik kita ke, jiran kita ke, hak tak mari surau masjid, dia mengharapkan kita. Mengharapkan nak tumpang semangat kita hak mari surau masjid, biar ada difference, perbezaan antara kita dengan mereka. Jadi kalau orang tengok tak, adik-beradik tengok kita ni rajin surau masjid, patut duk jaga mak ayah, kita pun dah bincang, dia tak nak buat macam mana lama-lama dia tengok kita duk support mak, dia pun paling tidak dia malu ke muka, malu ke diri orang panggil, last kali dia bagi juga. Okey lah.
Jadi yang kita naknya apa dia? Kita orang surau masjid ni kena mendahului orang lain dari sudut buat kebaikan. Kena cerdik lebih daripada orang lain. Baik, itu cadangan saya lah supaya siapa-siapa ada mak sebelum dia mati lah. Ya tak? Lepas dia mati tuan-tuan nak mikir menyesal ke apa benda, tak boleh lah. Habis tinggi ikut menyesal pun boleh doa Tuhan ampunkan dosa dia. Ya tak? Tapi orang panggil nak puas hati, duit aku ni aku banyak habis kepada mak aku, nak jaga mak aku. Masa bila? Masa dia hidup. Puas hati, kita akan rasa ketenangan jiwa yang kita rasa tak pernah kita rasa kalau kita berbakti pada mak. Sebab standard mak ni kena ingat, lepas Tuhan mak, lepas Tuhan Allah, Rasul, mak. Tapi dalam Al-Quran dia sebut Allah, mak. Tapi maknanya penghuraian dia taat pada Allah, Rasul, mak. Tu dia. Nombor 3. Tapi kalau dalam Quran direct sebut mak, apa ni, Allah, mak. Jadi kena ambil perhatian semasa mak masih ada. Kau nak berasa nak balik tiap-tiap minggu ke apa benda, dah tak ada kerja ataupun ialah sekarang ni rezeki Tuhan bagi cuti 2 hari seminggu, takkan tak boleh balik kan? Tak boleh balik ke ataupun ialah call ke. Ini kadang-kadang call pun tidak. Sementara mak boleh dengar. Dia ada 2 pula. Mak ada tapi call pun tak dengar dah. Cakap pun tak dengar dah. Dengar satu. Lepas tu mak ada, balik-balik ni siapa ni? Dia tanya pula kita. Rugi dah tuan-tuan, habis. Kalau dah dia, walaupun dia ada nyawa, ada lagi roh ada, tuan-tuan baru bila mana dia nyawa, roh ada, badan pun masih lagi okey lah. Tapi balik-balik engkau anak siapa? Kalau dia tanya lagi tu tuan-tuan menyesal pun tak ada guna dah. Nak baik, dia tak merasai kebaikan yang dibuat oleh anak dia sendiri semasa dia tahu dan dia ingat. Maknanya bila dia tanya engkau ni siapa, itu nyanyuk lah tu. Masa nyanyuk tu barulah mari perasaan nak pergi jumpa mak tiap-tiap minggu ke. Tak ada dah, tak guna. Boleh lah pergi kata orang nak serve dia punya body dia, maknanya kalau dia sakit kita mandi, kita bedakkan ke apa benda, kalau itu okey lah, boleh lah. Tetapi nak supaya dia tu tahu ni anak mak ni yang buat ni, mamak, anak mak ramai mamak yang buat, Minah yang buat, yang tolong bedakkan mak, yang mandikan mak. Nak suruh dia tahu yang tu. Jadi kalau kita nak suruh dia tahu, maka kita kena buat masa dia sedar, masa dia tak nyanyuk lagi. Pasal apa dia tahu? Penting dia tahu, bukan nak action. Bukan kerana mamak ni bagus, anak mak yang bagus, tak. Mak kalau dia puas hati tuan-tuan, dia akan doa kita. Dia tak cerita, dia tak cerita kepada anak dia, aku sayang kepada mamak ke, sebab jaga aku sayang pada Minah, tak ada. Hatta kepada kita pun dia tak cerita. Tapi ada kalanya mak dia cerita. Dia, aku doa aku untuk kau apa benda. Dia cerita. Jadi doa dia tu yang kita nak daripada mak. Doa kita supaya kita hidup ni aman, damai, sejahtera, bahagia, dan juga mati dalam keadaan beriman. Sebab tu maknanya nak dapat doa daripada mak supaya kita mati dalam keadaan beriman, itu kena ustaz yang tolong ajar. Ustaz tantang mengajar tu dia kata, makcik sebelum mati kena selalu doa kepada anak-anak supaya dia mati dalam keadaan beriman. Doa makcik ni bagus, Tuhan dengar. Doa ayah bukan Tuhan tak dengar. Jadi bila ustaz selalu cakap lagu tu, kita pula buat baik, maka mungkin doa untuk kita lebih sikit. Begitulah harapan kita kepada mak ayah kita lah. Kebetulan saya ingat 2 minggu lagi tu hari ibu lah rasanya. 8 hari bulan 5 hari ibu. Lebih kurang 2 minggu lagi. Hak kita baca ni pula bab cari makan. 1 Mei lebih kurang 3-4 hari lagi hari pekerja. Hari pekerja. InsyaAllah lah kot, maknanya hari pekerja jatuh pada hari Khamis.
Jadi insya-Allah hari Jumaat tu saya nak ulas sedikit tentang hari pekerja dari sudut perspektif Islam dalam khutbah nanti. Dan 8 hari bulan tu saya tengok jatuh pada hari Rabu 8, 9, 10 hari Jumaat saya akan cerita tentang dalam khutbah tu tentang mak je. Saya akan cerita insya-Allah. Baik, yang kedua, Nabi kata kamu pergi cari makan. Kamu pergi cari makan untuk anak kamu hak kecil. Nak support makan minum anak kamu yang masih kecil, maka itu pun fi sabilillah. Cari makan orang kampung hak jenis menoreh, biasanya dia keluar pukul lepas subuh. Pasal getah susu tu dia laju sikit. Getah susu. Dia laju. Kalau keluar pukul pukul 10 ke apa benda, dia tak apa laju dah. Sebab dia panas. Tengah-tengah sejuk tu dia getah tu dia laju sikit. Dia punya maknanya susu yang putih tu. Maknanya tuan-tuan, dia keluar lepas subuh makan pun tak macam mana dia makan, kita pun tak tahu. Ginore kerana nak bagi makan minum pada anak. Makan minum termasuk nak bagi pelajaran pada anak-anak. Ini mak ayah kita dulu Jadi benda ni mak ayah termasuk jugalah yang kerja makan gaji ni, keluar kadang-kadang lepas subuh 6.30. Ada setengah tu sebelum subuh dah keluar dah. Pasal tempat dia jauh, dia tak nak serabut dengan jam. Dia keluar makan tuan-tuan, dia keluar cari makan itu. Bila mana dia dengar hadis ni, dia akan rasa orang panggil puas hati. Ini nak kepada agama ni. Kalau tidak dia akan menyumpah dan dia akan duduk fikir aku keluar ni tak kaya-kaya. Itu yang duduk terlibat dengan rasuah. Tapi kalau dia fikir aku buat benda ni molek, kerja molek, dikira jihad fi sabilillah, tak apa. Aku redha dapat sedikit pun tak apa. Kalau boleh nak banyak. Jadi sebab itu pentingnya kita tahu cari makan ini merupakan satu jihad. Kita ingat cari makan keletihan memang terasa. Tak? Saya umur 49 ni pun rasa letih sangat dah. Rasa tak sabar menunggu anak besar. Takdir Tuhannya anak saya nya hak daripada nombor 1 sampai nombor 5 tu perempuan belaka. Umur 25 patut-patut boleh tolong kita dah. Tapi ialah perempuan kahwin habis cerita. Hak ada pun hak lelaki ni baru lepas SPM. Rasa macam tak sabar nak suruh anak take over lah semua perniagaan. 49. Cuba bayangkan, saya tak tahu lagu mana kalau Allah Ta'ala takdirkan umur saya panjang 55. Tuan-tuan pun dah lalu semua dah. Tapi anak tengok ada pula kerajaan kan sekarang dibenarkan sampai 60 ke boleh pencen 60 ada lagi orang tua yang galak bekerja tau. Merentasi jam tu. Kalau ada satu orang hamba Allah Ta'ala tu yang saya kenal, daripada sini tu dia boleh merentas pergi ke PJ. Antara sebab saya berhenti mengajar di Universiti Melaya tuan-tuan, saya tak tahan dengan jam. Padahal saya punya time mengajar di universiti ni, dia bukannya mesti ada pukul 9. Kadang-kadang kita mengajar pukul 11. Tolak pukul 10. Okey, pergi okey, tak ada masalah. Tapi masa balik tu dia jam. Jam tu tak tahan. Umur saya duk kira seorang lah pada masa tu. Umur saya duk habis atas tu saja. Satu hari lebih kurang average-nya 1 jam. Itu maknanya purata lah, sebab ada kalanya boleh balik awal. Maknanya kelas habis pukul 2 balik. Kita tak terikat dengan time pejabat. Tapi average dia 1 jam satu hari. Kalau 360 hari setahun, 360 jam. 360 jam. Jadi saya duk mikir seorang tak boleh. Serabut last sekali berhenti. Sebelum berhenti dia menega dah. Sikit-sikit hak jenis menega yang tak kacau kita punya kerja lah. Berhenti. Jadi saya nak ceritanya tuan-tuan, maknanya kalau kita kepenatan macam mana sekalipun, kalau kita ingat ini satu benda yang Allah Ta'ala bagi markah pahala, satu jihad, maka kita rasa kita akan terus.
Kita rasa tenang jiwa kita, tak apalah. Lagi pun duk mikir anak-anak pun ada lagi tengah nak pula anak yang belajar Quran ke apa benda. Kita rasa tenang. Duit aku tu pergi situ. Ya. Hak lain-lain tu kakak dia okey belajar kaunseling ke apa, okey tak apa. Tapi adik ni ada lagi ni belajar Quran, kita rasa puas hati. Duit kita cari walaupun rasa penat tak larat dah, kita cari untuk dia. Jadi kita rasa nampak macam aku cari duit tu dapat pahala dah. Lepas tu pula duit aku tadi aku belanjakan untuk anak aku, okey, untuk belajar Al-Quran. Anak hak ada lagi, ada 4 orang lagi. Ya, 2 apa 3. Hak SPM ni maknanya saya suruh dia ambil bab yang berkaitan dengan meniaga lah. Saya kalau boleh cepat, lepas tu ambil, tak nak fikir dah meniaga. Nak fikir tentang akhirat pula. Kalau boleh umur 51 tu nak fikir ke arah tu dah. Ya. Banyak baca Quran ke, zikir ke. Ya tak? Jadi benda ni tuan-tuan, kita fikir, kalau kita fikir lagu tu tak ada apa masalah lah. Jiwa kita tenang, penat macam mana pun tenang. Pasal aku buat ni semuanya, aku keluar saja daripada rumah aku, jihad lalu. Ya. Baik, nombor 3. Kalau berusaha untuk keperluan diri dengan harapan tidak minta pada orang lain, nak minta pada orang lain, anak lagi sekolah sikit minta, maka kalau itu yang kita buat, maka itu juga jihad fi sabilillah. Dan akhir sekali Nabi kata, kalaulah kita ni cari makan, nak tunjuk-tunjuk dalam kepalanya nak beli kereta besar. Tujuan apa nak beli kereta besar? Kadang-kadang tak cukup pun dengan bajet. Ya tak? Tapi sebab nak menunjuk kebanggaan. Menega untuk apa? Kan? Kalau ada niat aku menega ni, kalau jadi comel, aku nak buat masjid surau. Tuan-tuan kena ada dalam hidup kita ni, kena ada. Paras umur 50 ni kita kira lepas tu mati. Mati tu kadang-kadang sebelum 50 pun okey, boleh mati kan. Tapi paras 50 ke atas, sebelum 50 ni tuan-tuan kena ada satu tempat orang buat kebaikan. Nama dia apa dia? Surau, masjid, ataupun ya maknanya kadang-kadang jenis-jenis mahat tahfiz ke. Biar ada satu benda ni yang kita buat dengan duit kita. Kalaupun tak boleh sebiji surau tu duit kita semua, paling tidak kalau nak kira lah, hati kita kata apa dia, aku nak kalau bajetnya 150 ribu aku seorang. Kena ada dalam hidup kita ni, supaya hak tu jadi jariah sampai kiamat ke, sampai benda tu digunakan. Paling tidak kita katakan okey, bajet adalah orang kata kita nak buat surau ni bajet dia 300 ribu. Kampung 300 ribu comel dah. Dia buat gotong royong sama-sama dia. Okey, tak apalah kita kata gini, ambil 150 ribu daripada saya. Settle dah masalah. Maknanya biar 50% daripadanya adalah daripada kita. Ataupun tak apa, mungkin tak boleh 150 ribu, 100 ribu, 50 ribu okey pun, okey jugalah. Maknanya di situ amount yang terbesar daripada kita. Kita nak lagu tu. Tapi tuan-tuan, kalau tuan-tuan berjalan, tuan-tuan akan jumpa 50 ribu tu sebiji surau dah. Nampak gaya buruk, tuan-tuan berjalan jumpa. Tuan-tuan berjalan ke kampung. Jangan jalan kampung tuan, tapi kalau boleh kampung tuan-tuan dulu. Tengok ada surau yang nampak itu, okey tak apalah, ambillah 50 ribu. Duit hasil pada mana? Sama ada pencen ataupun kita kerja korporat tadi. Tapi kalau korporat sebiji surau pun tak dapat buat, koman lah kita. Koman. Korporat apa? Sebiji surau pun tak boleh. Kereta besar, rumah besar, nampak gaya kaya. Tapi satu surau pun tak lepas. Rugi rugi kita jadi kaya. Kaya kita ni kita boleh lihat, orang lain boleh tengok. Sebab tu kaya orang tu duduk pada kemampuan dia mengeluarkan duit. Oh, confirm dia kaya. Pasal apa dia? Dia derma, orang susah dibagi. Tapi kalau kita kata dia tu kaya, tapi tuan-tuan, sampai orang kampung berkata, orang taman berkata itu kedekut punya orang tu. Tok Haji kedekut, apa ni, Tok Haji Bakhir orang panggil. Tak ada, awak tak kaya. Sebab apa? Sebab orang tak boleh nak tengok macam mana awak kaya. Tengok rumah besar, kereta besar.
Orang hok tak kaya pun, kan, hok kata tak berniaga pun, rumah besar, kereta besar juga. Tapi tersebar di sana, orang tahu dia tolong orang, itu confirm dia duit lebih tu. Ya. Tapi kalau dia banyak duit tapi tak tolong orang, sebenarnya dia punya jiwa dia miskin. Miskin jiwa dia. Ya. Jiwa miskin menyebabkan zahirnya kalau orang pandang dia tidak kaya. Sebab payah nak tengok dia menolong orang lain. Ya. Apatah lagi nak menolong sehinggakan kepada adik-beradik dia pun dia tak tolong. Hak miskin di kampung. Ya. Baik. Jadi sebab itu dalam hadis ini Nabi kata, kalau berusaha untuk kebanggaan dan cari nama, kadang-kadang pekerja 2-30 orang. Ini saya akan sentuh dalam khutbah. Kadang-kadang majikan yang korporat lah, yang kerajaan cerita lain. Majikan pekerja ramai 30 ke 50 ke. Ya. Tapi kalau tanya pekerja, kedekut nak mampus. Pekerja kata, kedekut nak mampus. Itu istilah orang nak marah lah tu. Ya tak? Pekerja ke siapa ke kalau nak marah dia kata kedekut nak mampus lah tu. Ya. Sedangkan LHDN, lembaga hasil, ya, dengan akta dia, dengan peruntukan dia, kalau dia bagi lebih pun kepada pekerja, dikira tolak income tax. Tolak tax dia untuk perniagaan dia. Apa salahnya dengan jumlah maknanya yang keuntungan yang besar ke, dia gunakan keuntungan itu dengan beri bonus 3 bulan gaji ke, kepada dia punya staff dia, hantar ke Mekah ke atas nama kata orang entertainment apa benda lah macam-macam, hantar ke Mekah, tolak daripada maknanya perbelanjaan syarikat dipanggil. Jadi pekerja pun suka berdoa pula di Mekah, minta Tuhan maknanya bagi kata orang keberkatan dan rezeki murah lagi pada majikan. Ini dah, kalau kita tengok sini hadis ni memang dia cakap ni ada betul, nak cari nama. Jadi sikit, pertama sekali beli gelaran. Beli gelaran dengan ialah istana. 200-300 ribu, 500 ribu, ada setengah, 1 juta mungkin. Satu nak dapat nama. Pekerja ni ada hak miskin tapi sanggup nak beli benda tu, nak suruh ada depan nama. Sebelum haji tu ada benda lain. Baik, satu. Yang keduanya apa dia? Yuran golf saja. Yuran golf. Lepas tu kalau jenis ada derma sumbangan yang diminta, dah boleh keluar dalam TV ke khabar, bagi. Tapi sumbangan kepada pekerja tak ada. Sumbangan pada pekerja kalau dalam bentuk sumbangan mungkin tak ditolak teks, tetapi dalam bentuk bonus lah. Nak raya ni tak lama lagi nak raya, okey bagi 3 bulan. Ujung bulan ujung tahun ini pula atas nama ada di kalangan staf kita yang mana anak dia nak sekolah, bagi 3 bulan lagi gaji. Itu cara nak menolong tu sebenarnya banyak ruang. Cara nak menolong orang di bawah kita banyak ruang. Jadi sebab itu Nabi kata kalau cari makan kerana nak tunjuk kebanggaan dan juga nak cari nama ke apa benda, maka itu fi sabili syaitan. Itu dipanggil jihad fi sabili syaitan. Wallahu alam. Akhir sekali saya nak umumkan juga, nak peringatkan kepada yang belum ada dengar sebelum ini. Semalam kita dah buat pengumuman dalam khutbah bahawa tender untuk nak dapatkan nak buat sound system, PA system ni yang baru, kita dah buka. Tuan-tuan boleh minta dengan kaunter ataupun dengan setiausaha. Spek yang kita nak tu pun kita cerita ada kat situ dah. Kemudian kita akan tutup 4 bulan 5, lebih kurang 10 hari je kita bagi, untuk nak bagi tender tu lah, nak kemukakan pada kita. Yang kedua, kita masih lagi memerlukan sumbangan untuk pembelian PA system. Saya difahamkan oleh setiausaha sekitar 15,000, 20,000, lebih kurang itulah. Kalau ada lebih,
kita ada lagi benda lain nak buat, ada orang komplain tentang tandas ke benda, kita akan gunakan untuk renovation tandas, tandas perempuan terutama sekali lah. Jadi saya jemputlah mana-mana yang tu, kalau boleh pakat bagi 1,000 seorang ke 5,000 ke, settle lah, cukup lah dengan amount yang kita target tu 60,000, 60,000 kita target. Jadi itulah, kita jemput tuan-tuan untuk bagi sumbangan. Masa bagi sumbangan tu niat untuk kita, untuk isteri kita, untuk mak ayah kita sendiri, dan juga mak mentua lelaki kan, dan juga mentua perempuan. Kena niat lagu tu. Mudah-mudahan mak kita dalam kubur pun senang hati dia, semasa duduk dalam kubur, kerana anak dia tu yang masih hidup ada derma dan niat untuk dia sekali, dan diterima oleh Allah Ta'ala. InsyaAllah diterima. Kalau bagi sumbangan niat begitu, insyaAllah Tuhan terima. Ada orang tanya, mak dia mati, dia rasa mak dia tak semayang banyak, boleh tak dia upah orang supaya qada semayang, ataupun dia sendiri qada? Tak boleh, dia tak boleh. Yang itu tak boleh. Tapi derma ni memang boleh, sampai. Lepas tu doa lah, doa sampai, doa daripada anak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama wa li jami'il muslimina wal muslimat al-ahya. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una. Wa sallallahu ala Muhammadin. Alhamdulillahirabbil alamin. So far from you,